أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat Tazkirah pada hari ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat 97, yang bermaksud sesungguhnya orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiayai diri sendiri karena enggan berhijrah. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu? Malaikat bertanya, ini dirakamkan selepas hari kiamat. Selepas hari kiamat dan orang-orang kafir, orang yang asi itu berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun bertanya, apakah yang telah kamu lakukan mengenai agama kamu? Kata malaikat, Zabaniyah. Maka Zabaniyah itu tukang pukul, tukang siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka menjawab, yaitu ahli neraka menjawab, kami dahulu adalah orang yang tertindas di dunia ini. Tuan-tuan, di dunia ini ada mereka yang tertindas, yang ditindas oleh orang-orang penguasa ataupun orang zalim. Maka malaikat bertanya lagi, tidakkah bumi itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas daripadanya? Kan di dunia itu luas itu, kamu boleh berhijrah. Luas tu, kamu boleh berhijrah, kata malaikat. Mereka heran, malaikat pun heran, kenapa manusia ada jenis begitu kan? Maka orang yang bersedemikian itu keadaannya tempat akhirnya mereka adalah neraka jahanam. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam Al-Quran ini. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan, ada yang tertindas ini, tuan-tuan, yang mengikut kata atau menjadi tali barut ataupun pengikut orang-orang yang zalim ini. Maka tajuk hari ini yang saya akan kongsikan hari ini adalah hijrah. Berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki yang menjadi murah. Berhijrahlah tuan-tuan dan puan, itu adalah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jika kita melihat kepada asbab nuzul ini sebenarnya telah dibuat oleh Datuk Dr. Haji Zahzan Muhammadah. Saya cuma baca kembali tulisan yang telah dibuat oleh Datuk Dr. Zahzan. Sebab setiap ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril ini, dia mesti ada sebab. Jadi asbab nuzul ayat yang saya bacakan tadi adalah, menurut Ibnu Abbas, ayat yang ke-97 ini diturunkan tatkala ketika mana terdapat sekumpulan umat Islam yang bersama-sama menyertai musyrikin menentang Rasulullah SAW dalam perang Badar. Ada sekumpulan orang Islam yang menyertai bersama orang musyrikin menentang Rasulullah SAW dalam perang Badar. Ada tuan-tuan ketika itu ada yang terbunuh dan terkorban di tangan umat Islam tersendiri. Umat Islam sendirilah. Perang Badar, tuan-tuan, semua ahli Badar, kata Rasulullah SAW, telah diorang mempunyai satu darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. 313 orang ini, Masya Allah. Kalau kita, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebagaimana tingginya orang ini, orang yang mempertahankan Madinah, tuan-tuan, 313 orang itu, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bagaimana tinggi darjat mereka ini sehingga Rasulullah SAW pun dia tidak boleh buat, dia tidak boleh buat apa-apa. Sebab mereka ini adalah
dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang hebat. Masya Allah, hebat kan? Maka mereka umat Islam, tuan-tuan dan puan, yang bersama dengan Rasulullah SAW dalam mempertahankan Madinah, mempertahankan Islam. Andainya Islam kalah pada perang Badar, maka Islam itu tidak akan kita dapat sehingga sekarang. Jadi umat Islam 311 orang ini berserta dengan para malaikat, tuan-tuan dan puan, dalam perang Badar. Alhamdulillah, malaikat gembira. Ya Allah, kami dah menyertai orang Islam, orang muslimin dalam perang Badar ini untuk memerangi orang-orang musyrikin. Apalagi malaikat Allah beritahu, go on, jalan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Maka malaikat pun bersama dengan orang-orang ahli Badar ini. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi malaikat, tuan-tuan dan puan, mencela golongan yang enggan berhijrah. Ingatlah di sini ya. Dr. Wahbah Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir, menyatakan bahawa dia menjelaskan tentang ayat ini bahawa golongan yang telah tiba ajal mereka ketika itu menzalimi diri mereka sendiri kerana tidak mau berhijrah ke Madinah. Kan? Malah seolah-olah lebih rela menetap di kota orang musyrik, iaitu kota Mekah. Maka malaikat yang mencabut nyawa pun berkata kepada mereka sebagai satu celaan. Ini sebab ini yang dalam sinilah dalam tafsir Dr. Wahbah Zuhaili ya, dalam tafsir Al-Munir itu. Maka tuan-tuan dan puan, maka malaikat mencela mereka ini. Apakah yang kamu telah lakukan untuk urusan agama kamu ini? Kamu kan orang Islam. Kenapa kamu ikut orang-orang musyrik dalam memerangi perang Badar itu? Kemudian apa yang telah kamu buat untuk urusan agama kamu ini? Kenapa kamu buat jadi begini? Hakikatnya mereka tidak melakukan apa-apa walaupun mereka sebenarnya mampu untuk berhijrah. Mereka ini mampu untuk berhijrah ke Madinah, namun mereka tidak mau berbuat demikian. Why? Malaikat pun tanyalah dalam celaan. Kemudian mereka menjawab, kami adalah orang yang lemah dan hina di Mekah sebenarnya, kata mereka. Maka kami tidak mampu untuk menjalankan kewajiban agama, yaitu berhijrah. Jawapan ini menggambarkan seolah-olah mereka ada keuzuran, padahal mereka tidak ada keuzuran. Ini kata Wahbah Zuhaili lah. Itu sebab masa itu, kenapa kamu tidak pindah daripada Mekah, daripada negara musyrik ini ke Madinah? Ramai-ramai pergi sana kan. Rasulullah pun berada di sana, nanti banyak ilmu. Itu malaikat pun tanya, Masya Allah, apa kamu buat ini? Ketika malaikat mencabut nyawa ini. Lalu malaikat pun menjawab, bukankah bumi Allah itu luas dan kamu berhijrah untuk kamu berhijrah meninggalkan Mekah yang kecil saja ini, kawasan dia ini? Ini bermaksud sebenarnya kamu berupaya untuk keluar daripada Mekah ke tempat yang lain yang tidak menghalang kamu untuk menzahirkan amalan beragama. Ada yang berhijrah kepada Rasulullah SAW dan ada yang berhijrah ke Habsyah. Itulah tuan-tuan dan puan. Kenapa? Malaikat pun bertanya. Tuan-tuan dan puan, yang mari kita lihat di sinilah hukum berhijrah. Hukum berhijrah dalam Islam. Wajib berhijrah berada di negara yang tidak membolehkan kita untuk melakukan sebarang amalan Islam. Kita berhijrah lah. Tahu bahawa amalan Islam dapat dilakukan di negara lain. Kita kalau yang dalam Islam itu boleh, sebab dia kan luas Islam ini, bumi ini, maka berhijrahlah ke tempat sini. Itu wajib. Sunat sekiranya seseorang itu mampu mengamalkan ajaran Islam walaupun dia menetap di negara seperti Eropah atau Amerika seperti hari ini, maka tidak wajib berhijrah ke atasnya. Sekarang negara macam Eropah sekarang dia tidak mengongkong. Maka kita boleh buat Islam itu, maka tidak payah berhijrah. Yang makruh tetap terus menetap di negara bukan Islam. Itu makruh lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, kisah hijrah Aisyah beliaulah Ayash bin Abi Rabi'ah yang merupakan saudara seibu kepada Abu Jahal. Beliau tergolong dalam kalangan umat Islam yang terawal memeluk Islam. Beliau ikut berhijrah ke Habsyah dan kemudian ke kota Madinah bersama Umar bin Al-Khattab. Mengetahui bahawa saudara seibunya itu telah berhijrah ke Madinah, Abu Jahal dan Al-Harith bin Hisham terus ke sana untuk membawanya pulang ke Mekah. Dia pulang ke Mekah. Kemudian mereka berdua berkata kepada Ayash, sesungguhnya ibu kamu telah bernazar untuk tidak menyikat rambutnya dan tidak mahu berlindung daripada panas dan terik matahari sehingga dia kembali melihatmu. Kan seorang ibu, tapi ibu dia ini tidak meluk Islam. Jadi Ayash masuk Islam. Umar yang kebetulan berada di situ mencela lalu berkata kepada Ayash, wahai Ayash, sesungguhnya mereka ini hanya mahu menipu kamu saja, berhati-hatilah, kata Sayyidina Umar.
Namun bila Ayyash berkeras mau kembali ke Mekah, Umar terpaksa membiarkan beliau pergi, menaiki unta miliknya. Malangnya Ayyash tertipu lalu dikurung oleh Abu Jahal. Benarlah kata-kata Umar itu. Sini Umar. Abu Jahal dan Al-Haris bin Hisham berkata kepada penduduk Mekah, "Wahai penduduk Mekah, beginilah yang kamu patut lakukan kepada orang yang bodoh dalam kalangan kamu umat Islam yang berhijrah, sebagaimana kamu melakukannya kepada ahli keluarga kami ini, Ayyash." Itu kata orang-orang Abu Jahal dan Al-Haris ini, teman-teman. Disebabkan itu Ayyash bin Abi Rabi'ah tergolong dalam kalangan orang yang lemah yang tidak dapat berhijrah ke kota Madinah tatkala para sahabat yang lain sudah pun berbuat demikian. Mengetahui tentang kajian yang menimpa Ayyash ini, baginda Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah golongan yang lemah dalam kalangan orang mukmin. Ya Allah, berikanlah siksaanmu kepada kaum mudar. Ya Allah, timpakanlah ke atas mereka zaman kemarau sebagaimana telah ditimpakan ke atas kaum Nabi Yusuf alaihissalam." Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, inilah riwayat Al-Bukhari sahih. Ini doa Rasulullah SAW bila mengatakan tentang perkara ini. Tuan-tuan yang dalam sekalian, apabila Rasulullah SAW berdoa, Allah tidak pernah tidak mengkabulkannya. Wasi hijrah. Sekali lagi, Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam Tafsir Munir bahawa terdapat banyak sebab hijrah begitu penting sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda Rasulullah SAW untuk berhijrah. Antaranya untuk apa? Satu, menjalankan urusan agama Islam dan jauh daripada seberang penindasan. Kita boleh berpindah untuk urusan agama Islam, boleh, dan juga kita boleh menuntut ilmu untuk agama Islam, boleh, dan dijauhi daripada seberang penindasan. Yang kedua, mempelajari hukum-hukum agama. Kita boleh berhijrah untuk mempelajari ilmu agama. Yang ketiga adalah membina sebuah negara Islam dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok, menjadi seorang pendakwah. Boleh. Semua itu jelas terjadi apabila berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah. Apabila kota Mekah berjaya dibuka, penduduknya umat Islam memeluk Islam secara beramai-ramai. Kemudian para sahabat pula bertebaran di serata semenanjung Arab untuk mengajarkan agama Islam. Itulah namanya hijrah berdakwah sehinggalah ke Nusantara ini Islam itu datang ke Nusantara. Akhirnya Islam berjaya ditegakkan dan amalan syirik dan penyembahan berhala berjaya diruntuhkan oleh Islam lah, oleh sahabat-sahabat, oleh ulama-ulama, tabi'in. Perempuan, jauhilah. Mereka yang sebelum ini orang penduduk Mekah perempuan, mereka menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza perempuan dan mereka ini sebenarnya adalah di kalangan orang beriman. Namun apabila mereka telah tiada, masyarakat itu membuat patung. Mereka mengatakan bahwa inilah dia. Lama-lama inilah dia, lama jadi Tuhan, dia jadi patung. Kan ini arca, tiba-tiba dia dijadikan sebagai Tuhan pula. Maka sesatlah mereka. Maka inilah Tuhan kami setelah keturunan. Perbezaan tahun di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa AS ada 600 tahun. Bayangkan 600 tahun perempuan, berapa keturunan sudah lahir di situ. Masya Allah. Nauzubillah. Kemudian, namun Ka'bah itu tetap berada di Mekah sana, ya. Maka Rasulullah SAW untuk membantu manusia supaya tidak syirik kepada Allah SWT, tidak terus menerus untuk penyembahan berhala yang bersifat karut marut ini. Karut, menyembah patung, menyembah batu, menyembah gunung ganang, menyembah pokok-pokok yang besar dan sebagainya. Itu dalam Islam itu dikenal sebagai amalan syirik dan juga penyembahan berhala yang amat merugikan manusia itu sendiri. Dan adalah lebih baik menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kan Allah beritahu, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Maka teman-teman, dengan berhijrahnya para sahabat, Rasulullah berhijrah daripada Mekah, Rasulullah berhijrah ke Mekah ke Madinah. Para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, berhijrah ke Habsyah, berhijrah ke tempat-tempat setelah adanya negara Madinah ini untuk mengajarkan Islam, untuk menjatuhkan amalan-amalan syirik dan juga meruntuhkan amalan penyembahan berhala. Itu kata para ulama dalam Dr. Wahbah Zuhaili tentang pentingnya kita berhijrah. Masya Allah. Disebabkan itu gugurlah kewajiban berhijrah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi hijrah. Ya,
Ya, maka tidak ada lagi hijrah tuan-tuan dan puan selepas pembukaan kota Mekah. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan. Selepas Mekah ini dibuka, maka tiada hijrah lagi. Namun yang ada hanyalah jihad dan niat. Sekiranya kamu diminta untuk keluar, maka keluarlah. Allahu Akbar. Maksudnya hijrah, hijrah tadi itulah. Kalau menurut Muhammad Zuhair itu kan, yang tadi itu hadis riwayat Ahmad. Justru terdapat beberapa seruan untuk berhijrah di atas sebab-sebab yang telah dinyatakan sebelum yang saya nyatakan tadi itulah. Maka wajiblah untuk berhijrah, tidak kira masa dan zaman. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, kita telah melihat tadi tentang hijrah, tentang ayat tadi. Sebagaimana yang saya bacakan tadi itu sebenarnya adalah keperluan kita untuk berhijrah. Berhijrah dari sudut intelektual, dari sudut kemahiran, dan kita melihat kepada semua perkara hijrah-hijrah ini. Tuan-tuan kita melihat mana-mana syarikat-syarikat yang dahulunya besar dan sekarangnya kita tidak nampak lagi sebab mereka tidak mau berhijrah. Tidak mau hijrah, maknanya tidak mau upgradekan sendiri. Kita lihat sekarang. Banyak sudah syarikat-syarikat seperti Nokia. Dulu Nokia ini satu syarikat yang besar, telepon, telekomunikasi. Sekarang yang menguasainya Samsung. Kenapa dia tidak mau berubah? Kata mereka lah. Maka kita harus berubah sebagaimana burung-burung hijrah. Burung-burung yang terbang untuk hijrah. Masya Allah teman-teman, kita boleh melihat. Dan andainya kita melihat satu tempat, kepada satu tempat yang tidak menggalakkan kita. Tidak menggalakkan kita untuk meningkatkan kita punya ilmu pengetahuan, skill dan sebagainya, maka berhijrahlah. Carilah tempat-tempat yang boleh meningkatkan kita punya mengupgradekan diri kita. Cari, itu Islam yang suruh. Hijrah kerana urusan agama, hijrah kerana ditindas, hijrah kerana mempelajari hukum agama Islam, dan seterusnya lah. Lepas membina sebuah negara Islam dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Itulah kerja kita. InsyaAllah. Dan sebab kita ini perempuan, sekarang kita berada di alam yang ketiga, alam keempat, alam barzakh, alam kelima adalah alam akhirat perempuan. Jadi kita akan menuju ke syurga Allah SWT, mendapat keridhaan Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah. Maka kuasailah diri kita. Dalam diri kita ini perempuan ada hati. Ada hati dan lainnya kalbu. Ada kalbu. Kalbu itu perempuan di dalam hati, dalam kalbu kita ini. Dalam kalbu. Hati kita ini, dia menyimpan pelbagai rasa gembira, rasa sedih dan sebagainya. Maka ambilkanlah, kita gunakanlah hati kita yang gembira ini kerana Islam. Tuan-tuan puan yang dirahmati Tuhan, kita saya akan bagi nasihat lah. Yang itu, lakukanlah tuan-tuan kebaikan selepas melakukan kejahatan. Kerana tuan-tuan ramai yang melakukan kesilapan, kejahatan tuan-tuan, maka selepas itu Allah SWT memberikan dia peluang untuk memikirkan, beruzlah untuk melakukan kebaikan. Sesungguhnya tuan-tuan, kebaikan demi kebaikan akan menghapuskan dosa demi dosa. Surah Al-Hud ayat 114. Masya Allah ya. Dalam Uqbah bin Amir dan Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud perumpamaan orang yang melakukan kejahatan kemudian dia melakukan kebaikan. Umpama seorang lelaki yang memakai baju besi yang sempit dan mencekik lehernya, kemudian melakukan kebaikan, maka besi itu seolah diperbesarkan dengan satu mata rantai. Ayat besarlah. Dia melakukan kebaikan lagi sehingga dia dapat memakainya dengan selesa. Masya Allah. Jadi saya itu saja yang baik kepada Allah SWT, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.